Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Ahmad Safwan bin Yunus selaku pembentang pada hari ini untuk kertas kerja aplikasi fiqh keutamaan dalam dakwah menurut perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Saya menulis kertas ini bersama rakan baik saya Ustaz Muhammad Nasrul Azim bin Ruslan, dan kami dua merupakan pensyarah Jabatan Usuluddin di Fakulti Pengajian Islam dan Sains Sosial Universiti Sultan Azlan Shah. Jadi kita akan membedah berkenaan dengan bagaimana aplikasi fiqh al-awlawiyat dalam medan dakwah terutamanya di Malaysia menurut perspektif ataupun menurut neraca Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebagai permulaannya, kita lihat dalam pendahuluan, dakwah merupakan tugas yang sangat mulia. Dakwah dan juga pendakwah, pendakwah orang yang melakukan dakwah, kedudukannya sangat tinggi, martabatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia merupakan salah satu jihad. Jihad al-lisan, jihad bil lisan. Dalam masa yang sama, mad'u juga sangat mulia di sisi Allah, kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas ini telah menjadi kewajipan setiap muslim sejak zaman para nabi dan rasul. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada wal takum minkum, so ada ulama yang mengatakan bahawa minkum di sini ialah litab'in ataupun menunjukkan sebahagian. Jadi ulama yang mengatakan bahawa sebahagian itu menunjukkan bahawa ianya adalah kewajipan yang bersifat fardu kifayah. Ada yang menyatakan bahawa lil bayan, itu menunjukkan penjelasan, penegasan. Jadi ulama yang mengatakan bahawa lil bayan ini menunjukkan bahawa dakwah itu bersifat fardu ain. Semua orang kena berdakwah. Ala kulli hal, dakwah ini adalah salah satu tugas yang mesti digalas oleh para pendakwah. Okay. Jumlah pendakwah bebas di Malaysia semakin hari semakin bertambah. Kita dapat lihat sendiri di kaca TV dengan program-program da'i, dengan program-program imam muda kalau dulu, kemudian pencetus rumah dan sebagainya. Maka dalam masa yang sama kita dapat lihat pada zaman sekarang ni di TikTok, di Facebook, di Instagram, contohnya macam zaman-zaman saya ni, student saya ramai minat dengan Ustaz Idin Ramli. So mereka ni merupakan pendakwah-pendakwah dan semakin mereka ini semakin kata ramailah, sangat bilangannya sangat ramai. Hal ini menunjukkan perkembangan yang bagus terhadap kegiatan penyampaian ajaran Islam itu sendiri di negara Islam. Namun demikian, terdapat cakna dari kalangan asatiza yang mana terdapat segelintir pendakwah yang kurang tahu, kurang mengambil berat terhadap perkara yang perlu diutamakan dan dalam masa sama perkara yang perlu dikemudiankan. Inilah yang kita sebutkan sebagai fiqhul awlawiyat ataupun fiqh keutamaan. Kalau kita lihat fiqhul awlawiyat, ini bukanlah ilmu yang baru. Kerana apa? Kerana ulama-ulama terdahulu telah pun banyak menyebutkan berkenaan dengan fiqh ini. Contohnya Imam Ghazali dan lain-lainnya. Mereka banyak menukilkan contoh-contoh berkenaan dengan fiqhul awlawiyat, mana yang lebih utama, mana yang perlu dikemudiankan dan sebagainya. Namun Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah insan yang terawal, antara yang terawal menyusun, menghimpunkan dan mengumpulkan fiqh ini, sehingga akhirnya terjadilah suatu kitab yang berjudul Fiqhul Awlawiyat min Daw'il Quran was Sunnah. Jadi ini adalah perkara yang boleh kita panggil sebagai tajdid yang dilakukan oleh Al-Qaradawi. Jadi sebagai seorang pendakwah, fiqh awlawiyat merupakan perkara yang penting bagi memastikan dakwah yang dijalankan lebih efisien, lebih mencapai kepada tujuan dan matlamat yang sebenar. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu berlakunya fitnah, kita tidak mahu berlakunya sebarang kemusykilan dan permasalahan dalam kita melakukan dakwah.
kita lihat sebelah sedikit berkenaan dengan biodata ringkas Dr. Yusof Al-Qaradawi. Kalau kita lihat Al-Qaradawi ni dia kita semua tahulah berkenaan bagaimana juhudnya dia dalam ilmu. Beliau belajar di Fakulti Universiti Al-Azhar dalam Usuluddin, ambil ijazah, kemudian ambil bahasa Arab dan sebagainya, dan akhirnya beliau menghabiskan menamatkan Doktor Falsafah dengan tesisnya berjudul Fiqhuz Zakat, yang mana Fiqhuz Zakat ini banyak diaplikasikan dalam fatwa-fatwa kontemporari, terutamanya dalam bidang zakat lah, dalam bidang zakat. Dan itu antara perkara yang kita boleh kagumi tentang beliau. Namun demikian, apa yang saya nak kongsikan adalah bagaimana Al-Qaradawi ini sangat aktif dalam dakwahnya. Kerana apa? Dalam dakwah yang dilakukan oleh beliau itu sendiri, beliau bermula sekitar umur 16 tahun. Maknanya waktu umur form 4 lagi, beliau dah mula aktif. Kerana apa? Kerana beliau terkesan dengan aktiviti dakwah yang dilakukan oleh gerakan ketika itu yang dinamakan sebagai Ikhwanul Muslimin. Sebab itu beliau ada menulis satu kitab ataupun satu buku yang berjudul Aku dan Ikhwan Muslimin. Dalamnya diceritakan bagaimana beliau ni berdakwah, sampaikan beliau ni dihumban ke dalam penjara suatu pemerintahan ketika itu di Mesir. Dan beliau dimasukkan ke dalam penjara kan. Beliau ada banyak dalam wacana, dalam video-video yang beliau ceritakan bagaimana pengalaman beliau di dalam penjara. Dan antara kehebatan yang ada pada beliau, di mana beliau menceritakan bila mana beliau berada di dalam penjara, beliau mampu untuk mengubah penjara kepada majlis ilmu. Itu kehebatan yang ada pada masyarakat, ahli-ahli ikhwan ataupun Al-Qaradawi itu sendiri, yang mana beliau mampu untuk mengubah daripada suatu tempat yang jelek, suatu tempat yang orang kata jijik, istilahnya jijik, tetapi beliau mampu mengubah suasana ketika itu menjadi taman-taman syurga. Kenapa? Kerana beliau ceritakan juga beliau belajar membuat halaqah ilmiah di dalamnya. Contohnya di dalam penjara beliau bersama dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Di situ Syekh Muhammad Al-Ghazali beliau banyak mengambil ilmu sirah daripadanya. Kemudian di situ juga ada Said Sabiq, dan beliau ambil juga ilmu-ilmu berkaitan dengan fiqh. Dan Qaradawi sendiri, pemikiran beliau itu sendiri yang akhirnya banyak melakukan aktiviti-aktiviti keilmuan seperti itu. Dan ini kalau kita lihat menunjukkan bahawa Al-Qaradawi itu sangat mementingkan dakwah, sangat mementingkan nilai keilmuan. Hatta di dalam penjara, di dalam jeriji besi sekalipun, beliau sangat mementingkan perkara tersebut. Selain itu beliau juga kalau di dalam penjara pun begitu, apatah lagi di luar penjara. Apatah lagi di luar penjara, beliau banyak menyampaikan hadis, tafsir Al-Quran di dalam TV, dalam program Nur. Kemudian beliau sendiri banyak membuat artikel, banyak membuat majalah-majalah Islam, dan kemudian banyak masuk TV, itu biasalah, mengikut pada wasail ataupun wasilah-wasilah dakwah ketika itu. Kalau macam zaman sekarang ni, orang dah tak baca dah majalah, orang dah tak baca dah buku-buku ini. Jadi mungkin pendekatan dakwah pada zaman ini lebih kepada Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya, kerana anak muda lebih banyak melihat perkara-perkara tersebut. Jadi kita lihat sikit metodologi kajian. Kajian ini menggunakan sepenuhnya kualitatif. Kualitatif ini adalah satu pandangan metode kualitatif yang didasari oleh andayan falsafah, pendekatan interpretif, naturalistik, dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sesuatu fenomena ataupun masalah yang dikaji. Dan reka bentuk kajian pula adalah analisis kandungan yang bertujuan untuk beranalisis dokumen-dokumen dengan prosedur yang sistematik bagi menjelaskan kandungan sebuah komunikasi. Jadi dokumen-dokumen dianalisis dengan menggunakan fiqhul aulawiyat yang kita keluarkan daripada perspektif dakwah Islamiah. Kerana apa? Kerana fiqhul aulawiyat pada asalnya dia banyak aplikasinya dalam kehidupan, dalam fatwa, dalam banyak perkara lah, dan antara yang kita cuba fokuskan ialah berkaitan dengan dakwah sahaja. Jadi kita lihat dulu apa yang didefinisikan oleh fiqhul aulawiyat, yang mana Al-Qaradawi menyatakan bahawa fiqhul aulawiyat
ialah meletakkan sesuatu perkara pada susunan yang betul dengan adil. Dan perkara itu mestilah terdiri daripada hukum, pendirian, nilai dan juga gerak kerja. Mana yang lebih utama? Perkara yang perlu diutamakan dan perkara yang perlu dikemudiankan. Bila kita bercakap soal keutamaan, bukan bermakna apabila perkara yang menjadi keutamaan itu penting, tetapi perkara yang tidak diutamakan itu tidak penting. Bukan bermakna begitu. Bukan bermakna ada apa yang saya cuma maksudkan di sini ialah perkara kedua ataupun kesemua perkara itu penting. Namun dalam Islam kita ada martabat-martabatnya. Ada kedudukan-kedudukannya yang tersendiri. Maka dalam penyusunan martabat itu, kita sebagai umat Islam kita kenalah berusaha untuk mendapat yang terbaik dan ahsan, kan? Kita nak cuba yang terbaik. Sebab itu dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan aja'altum siqayatal hajj. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada haji dan juga orang yang melakukan umrah di Masjidil Haram kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wajahada fi sabilillah, dan berjihad ke jalan Allah. Kan? Allah SWT tanya kepada kita semua, ada sama ke nilai antara orang yang bagi minum kepada haji dan umrah dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan yang berjihad kepada jalannya? La yastawuna indallah. Di sisi Allah tidak sama. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Maknanya dekat sini ada keutamaan dia. Bukanlah bermakna memberi minum kepada haji atau umrah itu tidak baik. Tak, itu pun perkara yang baik. Namun kalau nak dibandingkan dengan beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, dalam masa sama jihad di jalan Allah, maka itu lebih baik. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana tingkatan-tingkatan iman. Tingkatan-tingkatan al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa iman itu ada 70 lebih, atau 60 lebih cabang. Dan fa'afdaluha qawlu, dan yang paling baik ialah ucapan apa? La ilaha illallah. Qardawi pun ada cerita juga bagaimana kenapa la ilaha illallah ini lebih utama, lebih afdal, dan ia bukannya hanya sekadar ucapan, tetapi ianya perlu diterjemahkan dengan aplikasi kita, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menguatkan akidah kita, kita tidak mensyirikkan Allah, kita jauh daripada perkara-perkara yang khurafat dan sebagainya, hanya fokus beribadah kepada Allah, la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Maknanya dalam 70 tadi, cabang-cabang tadi, yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Namun demikian yang paling rendah ialah apa? Iaitu membuang apa yang menyakitkan di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi ada tingkatan-tingkatannya yang tersendiri. Maknanya yang paling utama ucap la ilaha illallah, yang paling rendah ialah membuang duri di jalanan. Jadi ini bermakna dalam Islam itu ada martabatnya, maka sebagai seorang Muslim kita perlu untuk mengejar perkara yang terbaik seperti mana yang dilakukan oleh sahabat, sahabat-sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh-contoh daripada sahabat, mereka begitu mengamalkan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah dalam melakukan kebaikan. Jadi oleh hal yang demikian, dapatlah difahami di sini bahawa suatu perkara itu mempunyai tingkatan dan keutamaan yang tersendiri. Dalam ilmu dakwah, fiqh keutamaan dijelaskan oleh Al-Qaradawi, akan dibincangkan sebagai topik utama dalam kajian ini. So daripada kajian ini saya pecahkan mengikut 4 pembahagian, yang mana dalam ilmu dakwah ada 4 rukun asas. Yang pertama iaitu da'i, yang kedua ialah mad'u, yang ketiga ialah al-manhaj, yang keempat adalah al-mawdu', iaitu message. Jadi keempat-empat perkara ini saya akan kongsikan dan kita akan nilai dari segi apakah keutamaan-keutamaan yang perlu dilakukan terutamanya dalam lapangan dakwah. Yang pertama adalah dari segi pendakwah. Jadi kita lihat dulu apa keutamaan dia. Al-Qardawi menyebutkan bahawa keutamaan ilmu kepada pendakwah sebelum melakukan kerja dakwah. Ini perkara yang utama, perkara yang sangat penting, iaitu ilmu.
Kerana apa? Kerana al-ilmu imamun wal amalu ma'mumun. Ilmu itu ialah imam dan amal itu ialah makmum. Jika ilmu itu betul, maka amalan yang dilakukan berlandaskan ilmu tadi itu akan betul. Jika ilmu itu salah, maka amal pun akan salah. Sebab itu sebagai seorang pendakwah, dia perlu ada ilmu, dia perlu ada kefahaman yang jelas sebelum menjelaskan kepada orang lain. Faqidu syai' la yu'ti. Kan? Orang yang tidak ada apa-apa, dia tidak mampu memberikan. Kan? Dia tak boleh nak bagi apa-apa. Kerana apa? Contohnya, dia nak membeli kereta, dia nak beli rumah, tapi dia tak tahu apa, dia tak ada duit. Kan? Dia tak ada wang, dia tak ada fulus. Macam mana dia nak beli perkara tersebut? Sebab dia tak ada. Kan? Sama juga dengan dakwah. Dia kalaulah orang tu semangat sangat, semangat Pak Nam nak dakwah, kan? Nak dakwah, nak nyampaikan kepada orang, tetapi dia tidak ada ilmu, maka tidak ada guna. Tidak ada guna. Maka pendakwah dalam melakukan tugas dituntut Allah memerlukan persiapan yang matang. Sebab itu Dr. Abdul Karim Zaidan menyatakan dalam usul dakwah ada dua persediaan utama. Yang pertama adalah al-ilmu daqiq. Ilmu daqiq iaitu ilmu yang, kata kalau daqiq ni mendalam lah ataupun halus, kan. Daqiq kan, kalau daqiq ni macam tepung, so maknanya dia sangat halus, sangat mendalam, kan? Yang kedua adalah al-imanu al-amiq. So al-ilmu daqiq dan al-imanu al-amiq, iaitu keimanan yang dalam. Amiq, so kalau kita guna lautan amiq, kan, lautan yang dalam, so al-imanu al-amiq, iman yang mendalam, iman yang kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua persiapan ataupun persediaan yang perlu ada dalam pendakwah. Jadi begitulah dalam ayat, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah sebut berkenaan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jadi ayat ini Abdul Karim Zaidan menyatakan bahawa ilmu pengetahuan sangat diperlukan sebelum melakukan sebarang tindakan. Jadi kesungguhan yang dikerahkan tanpa mengetahui cara dalam mencapai suatu perkara itu tidak akan sempurna dan tidak akan mencapai sasaran yang dikehendaki, bahkan akan menjadi gagal. Maka ilmu pengetahuan sangat perlu dan penting dalam semua jenis perbuatan dan tindakan yang boleh membentuk kesempurnaan. Maka begitu juga dalam urusan ilmu dakwah. Jadi itu perkara yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan mengubah diri sendiri sebelum mengubah sistem. Jadi kita tengoklah pendakwa pada hari ini, mereka nak mengubah semua orang, dia nak islah, sikit-sikit dia nak memperbaiki dan sebagainya. Itu perkara yang baik, perkara yang bagus. Namun demikian, kadang-kala kita sebagai pendakwa terlepas pandang untuk mengubah diri sendiri dahulu. Sebab itu ada kisah yang sangat masyhur bila mana seorang lelaki bernama Hasan Al-Basri, kan. Hasan Al-Basri apabila dia menyampaikan khutbah, semua orang akan melakukan perkara-perkara yang terkandung dalam isi khutbah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Salah satu perkara tersebut, orang tanya kenapa? Kerana Hasan Al-Basri sebelum dia menyampaikan khutbah itu, dia akan lakukan dulu, kan? Dia akan ubah diri dulu. Dia akan aplikasikan dalam kehidupan dia dahulu, kemudian disampaikan khutbah kepada orang ramai melihat Hasan Al-Basri, orang ramai akan kata, okey, Hasan Al-Basri telah melakukan perkara tersebut, maka aku juga akan lakukan perkara tersebut. Jadi itu impak ataupun implikasi apabila seseorang itu mengubah diri dulu sebelum mengubah sistem. Okay. Kemudian kita lihat juga keutamaan berdakwah secara berjemaah berbanding individu. Bagaimana Al-Qaradawi sangat menekankan bergerak secara organisasi, bergerak secara amal jama'i. Kerana apa? Kerana itu lebih efisien berbanding dengan bergerak dakwah secara bersendirian. Boleh nak berdakwah secara bersendirian, boleh, bagus, tetapi kalaulah dia bergerak dengan satu jemaah yang kuat, satu jemaah yang padu, maka kerja dakwah, aktiviti dakwah akan lebih baik. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'du ba'da.
mukmin, antara seorang mukmin dan juga mukmin yang lain adalah seperti binaan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Dan juga banyaklah ayat-ayat Al-Quran bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang keutamaan dalam berjemaah, hidup berjemaah. Okay, kemudian kita lihat pula itu berkenaan dengan da'i. Kemudian kita lihat pula dari segi mad'u ataupun sasaran dakwah. Sasaran dakwah. Jadi antara keutamaan-keutamaan yang dikemukakan oleh Al-Qaradawi sendiri ialah berkenaan dengan bagaimana keutamaan da'i untuk membina kualiti berbanding dengan kuantiti dalam lapangan dakwah. Ini ada dalam buku Al-Qaradawi, disebutkan dalam bab 2 atau bab 3, saya tak ingat, antara yang terawal lah. Yang mana Al-Qaradawi menyatakan bahawa kualiti jauh lebih penting daripada kuantiti. Kuantiti penting, kualiti pun penting, tapi kualiti lebih penting daripada kuantiti. Ini kerana apa? Kerana kalau kita lihat banyak perkara-perkara dan banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku yang mana kualiti mampu mengalahkan kuantiti. Ini mudah saja kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran. Allah SWT menyebutkan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan, bagaimana dalam peperangan Badar Allah SWT menyatakan bagaimana kumpulan yang kecil mampu menewaskan kumpulan yang besar. Begitu juga ayat Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang kisah perang Talut dan juga Jalut, yang mana kuantiti sedikit juga tapi mampu mengalahkan kuantiti yang besar. Begitu juga dalam peperangan Hunain, yang mana umat Islam kalau kita lihat pada awalnya umat Islam hampir kalah, walaupun dalam keadaan umat Islam ketika itu ramai, kan. Umat Islam jumlahnya banyak, tetapi hampir kalah, kan. Hampir kalah kerana apa? Kerana mereka yu'jibu, kan. Mereka rasa bangga dengan kuantiti mereka, sedangkan kalaulah dilihat pada sejarah terdahulu, Islam banyak memenangi peperangan-peperangan dalam perang Badar, Uhud dan sebagainya, Khandaq dan sebagainya, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi dalam konteks dakwah begitu juga bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana beliau baginda berdakwah kepada sahabat-sahabat dan akhirnya lahirlah individu-individu seperti siapa? Khadijah, individu seperti Abu Bakar, individu seperti Mus'ab bin Umair yang mana berdakwah di bumi Yathrib, sehingga akhirnya bumi Yathrib itu menjemput Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah, ke Yathrib. Inilah individu-individu inilah yang mana mampu melahirkan kualiti yang baik untuk Islam, kerana kualiti yang ada pada mereka inilah akhirnya Islam terus berkembang, Islam terus maju ke hadapan. Kerana apa? Tarbiyah inilah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan itu terlihatlah Mus'ab bin Umair, Khadijah, mereka ini bukan sahaja mempunyai al-imanul amiq, bukan sahaja mempunyai keimanan yang mendalam, akidah yang utuh. Dalam masa yang sama, mereka mempunyai kesedaran untuk sampaikan kepada yang lain, melakukan amar ma'ruf, melarang nahi mungkar, melakukan kebaikan dan sebagainya. Jadi inilah individu-individu yang mana Rasulullah SAW lahirkan. Itu berkenaan dengan mad'u. Kemudian kita lihat pula berkenaan dengan message atau maudhu' dakwah. Dalam maudhu' dakwah ada beberapa perkara, antaranya iaitu keutamaan melakukan amar ma'ruf dalam perkara usul berbanding furu'. Perkara yang pokok berbanding perkara-perkara yang cabang. Cabang-cabang ni boleh juga, bagus juga, penting juga, tapi perkara pokok lagi penting. Perkara usul lagi penting kerana itulah asasnya. Sebab itu Al-Qaradawi sendiri menyatakan bahawa perkara utama yang seharusnya diambil perhatian adalah mengutamakan perkara usul atau asas daripada perkara furu'. Maksud mengutamakan perkara asas adalah mendahulukan perkara yang berkaitan dengan iman kepada Allah serta mengesakannya, seterusnya diikuti dengan beriman para iman malaikat, kitab suci, malaikat, para rasul, hari kiamat, dan semua itu adalah rukun-rukun iman. Sebab itu dalam wacana saya pernah lihat Qaradawi menyatakan sendiri bahawa dalam kita berdakwah kepada orang, nyatakan tentang akidah terlebih dahulu. Kemudian barulah sentuh berkenaan dengan qanun ataupun al-fiqh itu sendiri. Kemudian barulah disentuh berkenaan dengan akhlak dan sebagainya. Jadi perkara asas itu berkenaan dengan akidah, kan? Berkenaan dengan keimanan.
kan. Dalam kita berdakwah kepada non-Muslim sebagai contohnya, maka kita tidak perlu pun untuk membebaninya, tak adalah membebaninya, maksudnya kita tidak perlu menyatakan perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang payah dalam ajaran Islam itu sendiri supaya mereka takut, kan. Padahal sedangkan perkara-perkara itu hanyalah bersifat kadang-kadang sunat, kadang-kadang bersifat furu' saja. Maka perkara asal, perkara yang utama yang perlu diutamakan adalah berkaitan dengan usul ataupun berkaitan dengan akidah, penciptaan Allah, penciptaan kita, penciptaan manusia dan sebagainya, keesaan Allah dan sebagainya. Itu yang lebih utama. Kerana apa? Kerana pada hari ini non-Muslim melihat Islam itu sebagai suatu burden ataupun suatu perkara yang menyusahkan diri mereka. Saya pernah pergi ke Thailand, saya jumpa dengan orang Thailand, mereka cakap Islam ini menyekat hak kebebasan. Islam ini menyekat semua benda restricted, semua tak boleh, kan. Sedangkan kalaulah mereka faham itu semua adalah demi kebaikan, demi untuk menjaga umat itu sendiri, itu, dan perkara-perkara tersebut memerlukan tarbiyah, memerlukan kefahaman. Jadi perkara asal yang perlu kita utamakan adalah usul dulu, kemudian baru kita ajarkan perkara-perkara kefahaman-kefahaman yang lain. Okay? Jadi perkara inilah yang menjadi asas ketika dakwah mula bertapak di Mekah dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga keutamaan amar ma'ruf terhadap perkara wajib dan fardu berbanding dengan perkara sunat. Kemudian kita juga berkenaan dengan keutamaan pembersihan dosa besar berbanding dengan dosa kecil. Jadi Qardawi menyatakan tentang bagaimana nahi mungkar ini perlu diutamakan terhadap 7 perkara yang keji yang disebutkan dalam hadis. Itu yang pertama apa? Syirik, membunuh tanpa sebab, yang membenarkan sihir, makan riba, makan harta anak yatim, tuduh wanita suci berzina, lari dari medan perang kerana takut pada musuh. Jadi ini semua adalah dosa-dosa besar. Dalam masa yang sama, Qardawi juga menyentuh bahawa dosa besar bukan sahaja pada amalan zahir, amalan yang kita nampak depan mata kita, amalan yang mana terzahir, kan, tetapi amalan yang tidak nampak juga boleh jadi dosa besar. Kerana apa? Kita lihat contohnya. Contohnya kekejian, sifat angkuh, sifat sombong, sifat hasad dengki, benci, kedekut, yang sentiasa dituruti, hawa nafsu yang dipatuhi, ujub. Ini semua merupakan perkara-perkara dosa, dan sebagai pendakwah kita cuba bersihkan perangai-perangai ini. Kita cuba hilangkan daripada madu-madu kita, daripada terus melakukan perkara-perkara ini, dan kita perlu mengingatkan mereka, kan, daripada contoh perasaan riak, perasaan keji, ini semua adalah dosa-dosa besar. Kerana itulah kalau kita lihat syaitan dengan sifat takabur, tidak mahu tunduk kepada Adam alaihi salam, tidak mahu sujud kepada Adam alaihi salam, maka disebabkan rasa takabur itulah maka dia telah menjadi musuh kepada Allah sampailah hari kiamat. Jadi oleh hal yang demikian, maka amalan hati ini perlulah dirawat, perlu diberi perhatian, berbanding daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa kecil, kan. Dosa-dosa kecil contoh apa? Pakai gelang, benda tu pun boleh kita tegur, tetapi dalam masa yang sama jangan abaikan ataupun utamakan juga aspek-aspek berkaitan dengan dosa besar, kerana ini lebih utama, kan. Ini yang lebih utama. Okey, kemudian berkaitan dengan manhaj, kan. Berkaitan dengan manhaj, ada beberapa perkara manhaj yang diketengahkan oleh Yusuf Qardawi, antaranya adalah berkaitan dengan berdakwah secara berperingkat, iaitu seperti mana kita lihat dalam pengharaman arak dalam Islam, dalam syariah itu sendiri, bagaimana orang Arab pada zaman jahiliah sangat menggemari untuk meminum arak dan berpesta arak dan sebagainya. Namun untuk membuang budaya tersebut, jadi Islam turun ayat-ayat Al-Quran dengan secara berperingkat. Jadi ini lebih efektif, lebih efisien, supaya apa? Tidaklah larangan itu secara mengejut, sehingga kalaulah ada seorang pendapat menyatakan bahawa, Ibn Abbas menyatakan bahawa apabila larangan arak turun saja di Madinah tu dipenuhi dengan banjir arak, kan, banjir arak. Jadi ini menunjukkan bahawa
apa, bahawa orang Arab ni memang suka pada Arab, tetapi larangan tersebut dilakukan secara peringkat dan akhirnya umat boleh menerimanya, Islam boleh menerimanya. Okay? So begitu juga dalam kita melakukan dakwah, kita perlu menggunakan manhaj yang mudah, manhaj at-taisir. So mazhab at-taisir pun terkenal juga dalam apabila menyatakan Qardawi ni menggunakan mazhab at-taisir. Jadi kalau mengikut pendapat saya, kenapa Qardawi cenderung kepada perkara-perkara yang mudah? Ini adalah kerana apa? Kerana Qardawi itu sendiri mahukan masyarakat untuk berpegang kepada agama Islam. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk dakwah juga, supaya orang Islam boleh amalkan Islam dengan mudah, dalam masa yang sama boleh sahabat bersama Islam, dalam masa yang sama bukan sahaja orang Islam, orang non-Muslim pun dia akan lebih berlapang dada, kan? Lebih berlapang dada dengan manhaj yang mudah. Sebab itu dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa? Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu kamu kerana manusia diciptakan bersifat lemah. Allah juga tidak menurunkan syariat ini sehingga menyusahkan umat Islam. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak akan menyulitkan kamu, kan? Maka disebabkan itu Qardawi banyak menyentuh perkataan dengan at-taisir, mudah, supaya apa? Supaya akhirnya dakwah boleh berkembang dan diterima oleh masyarakat. Jadi secara kesimpulannya kita dah sentuh berkenaan dengan 4 perkara, dalam keutamaan da'i, keutamaan mad'u, keutamaan manhaj dan keutamaan maudhu'. Maka keutamaan dalam seperti ini, pembincangan ini sangat penting, sebagai ia boleh diberi panduan dan bimbingan yang terbaik kepada pendakwa dalam melakukan aktiviti dakwah. Jadi cadangan saya, Al-Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi ini dia banyak menulis berkaitan dengan fiqh contemporary, contohnya macam fiqhul waqi', fiqhul muwazanah, fiqhul maqasid, fiqh apa lagi, dan dan kesemua fiqh yang contemporary, fiqhul aqaliyat dan sebagainya, kesemua fiqh ini sangat sesuai untuk diaplikasikan dalam medan dakwah. Jadi banyak lagi sebenarnya kita boleh gali, contoh fiqhul maqasid dalam dakwah, fiqhul waqi' dalam memahami realiti, dalam memahami keadaan semasa, sangat penting untuk bagi seorang pendakwah sebelum melakukan dakwah. Kemudian fiqhul muwazanat, nama imbang antara maslahah, sebagai contohnya imbang antara mafsadah, dalam seorang pendakwah itu menyampaikan satu perkara, maka dia perlu memahami fiqhul muwazanah. Sama ada maslahah, contoh apa, maslahah umum lebih utama daripada maslahah khusus, maslahah dunia ukhrawiyah lebih utama daripada maslahah duniawiyah dan sebagainya. Jadi fiqh ini perlu digabungkan dan akhirnya sebagai seorang pendakwah dia akan lebih faham dan dia akan lebih bijaklah dalam melakukan kerja-kerja dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya berhenti di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.